Sekejap saya cikgu tengah itu saja. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning. Boleh dengar ke suara cikgu? Okey, baik. Terima kasih Faiz. Pertama, terima kasih kepada semua yang sanggup untuk bersama dengan saya pada pagi ini. InsyaAllah dalam tempoh 2 jam ini sebenarnya tak banyak benda yang boleh kita bincang. Cuma yang kita bincang mana-mana konsep je lah, konsep dulu. Sebab konsep ini kalau SPM berdasar pada konsep yang sama saja ditanya dalam peperiksaan. Mungkin dalam bentuk soalan yang berbeza tapi konsep yang sama. So apa yang cikgu letak dalam presentation ini ialah semua konsep-konsep bagi setiap topik yang boleh ditanya dalam amali nanti. Yang boleh ditanya dalam amali dan juga boleh ditanya dalam kertas 2. Jadi semua konsep lah kita tengok konsep by konsep, and then untuk the first 1 hour ni kita tengok dulu kertas 3 sebab persiapan untuk kertas 3 tu mudah-mudahan pada 6 hari bulan ini kita boleh menjawab pada paper 3 lah. Okey. So untuk paper 3 semua kemahiran proses ini kita kena kuasai. All the sign process skill. We have to master it. Otherwise you cannot answer the questions. Tapi anyway, sebenarnya dalam peperiksaan dia tak tanya semua 12 kemahiran itu. 12 itu spesifik untuk unguided unguided amali. Kalau amali yang tidak ada panduan, dia akan minta kita buat prosedur. Tapi cikgu target tahun ni yang ada, yang guided. Tapi guided dia ialah tidak perlu melukis graf. Sebab dalam paper 3 ni kita ada 3 type of 3 jenis kertas. Yang pertama ialah guided. Pertama guided. Tapi guided ini dia bagi pada 2. Ada graf dan satu lagi tak ada graf. Kalau guided. Jadi yang tahun lepas dia keluar lukis graf. Guided tapi lukis graf. Tahun ni cikgu target guided tapi tak lukis graf. Dan satu lagi lah unguided. Jadi kita tengok 2 contoh soalan, guided dengan unguided. Tapi kalau tengok daripada sumber daripada kawan-kawan cikgu meramalkan bahawa yang keluar tahun ni ialah guided. Guided tak lukis graf. Tak adalah, so kita bincang yang guided sajalah. Okey, untuk pertama ni kita tengok dulu all the sign process skill dan yang ditanya dalam peperiksaan cuma sekitar 5 hingga 7 kemahiran proses saja. Dia tak akan tanya Allahuakbar. Sekejap komputer ada masalah sikit. Okey. Sekejap. Okey, baik. So kita tengok satu persatu. Yang pertama sekali observations. Okey, tengok. Kita ambil beberapa contoh lah untuk kita tengok setakat mana kita mahir tentang all the sign process skill. Jadi pertama ialah kata kita tengok the aim of the experiment to study the boiling point of pure water. Mengkaji takak didih bagi air tulis. So kita tengok dulu apa dia maksudkan dengan observations. Kita tengok dia punya
dia punya maklumat dia. Ini ialah observations. Iaitu tentang objek atau fenomena. Tentang objek atau fenomena. Jadi fenomena di sini ialah the aims of the experiments tu. Jadi untuk kita dapat pemerhatian yang tepat, kita kena tengok dulu apakah tujuan eksperimen itu dijalankan. Jadi dalam kes ini, tujuan eksperimen ialah mengkaji takat didih bagi air tulen, to study the boiling point of pure water. So untuk to study the boiling point of pure water, alat radas, the apparatus yang orang kata apparatus yang boleh menunjukkan takat didih itu adalah termometer. So pemerhatian kita mesti bertumpu kepada termometer. Dan ingat, pemerhatian dia mesti mula daripada awal, kemudian akhirnya apa kita lihat. So pemerhatian kita mesti bermula daripada awal dan di akhirnya itu dimula daripada awal dan akhir. Mula daripada awal dan akhir. Jadi kalau kita tengok di situ, awalnya suhu 37 darjah Celsius, kemudian akhirnya ialah 100 darjah Celsius. Jadi maksudnya bacaan suhu itu meningkat daripada 37 kepada 100. Okay, macam mana kita tahu bahawa bacaan suhu itu meningkat? Because for the increase of thermometer reading. Peningkatan bacaan itu. So, jadi observationnya ialah bacaan termometer meningkat daripada 37 darjah Celsius kepada 100 darjah Celsius. The thermometer reading increase from 37 to 100 degrees Celsius. Okay. So kita kena cerita daripada awal. Yang awal 37, akhir 100. Kita tak boleh kata the thermometer reading is 100. Kalau kita kata the thermometer reading increase to 100, itu cuma melibatkan satu kemahiran sahaja, iaitu ukur guna nombor. Jadi macam mana kita nak catat 100. Jadi dalam kes ini, kita ada dua. Kita ada dua kemahiran yang kita pasal kita guna. Pertama ialah the observations. And then the second one is measuring using number. Measuring using number, when we want to put the value of thermometer reading in a tables. Kita nak letak nilai bacaan termometer itu ke dalam jadual. Jadi macam mana kita nak catat? Jadi ingat, untuk mencatat nilai tersebut kita perlu ikut tiga perkara perlu kita cek. Yang pertama sekali ialah nilai, the value. Second, the unit, and then the third one is a decimal places. Yang ketiga ialah titik perpuluhan. Jadi kalau kita catat dalam jadual, kita tak boleh catat 37 darjah Celsius. Kita kena catat 37.0 darjah Celsius. Dan 100 tu kita kena jawab 100.0 degree Celsius. Jadi bila kita catat dalam jadual, kita guna satu kemahiran iaitu measuring using number. Okey, kalau guided sebab tu ni Faiz bertanya, kalau guided tu perlu lukis graf ke? Ingat, tadi cikgu dah bagi tahu guided ni ada dua. Guided tanpa lukis graf, without draw the graph, and then guided draw the graph. Jadi guided dia dua. Kalau keluar guided, kemungkinan dua. Sama ada dia minta lukis graf daripada data yang kita peroleh dalam eksperimen tersebut. Dan satu lagi ialah tidak perlu melukis graf. Mungkin dia minta kita buat pengiraan sahaja. Mungkin kita buat pengiraan. So tahun lepas sudah keluar guided tapi melukis graf. Tapi tahun ni cikgu target guided tapi tidak melukis graf. Okey. Boleh Faiz Okey. So itu adalah kemahiran yang pertama, observations. Ingat cikgu nak ingatkan, observation dia mesti bermula daripada awal dan akhirnya apa yang kita lihat. Okey, kita pergi kepada kemahiran yang kedua, operational definition. Ini the most popular concept dalam amali. Boleh dikatakan setiap peperiksaan amali dia mesti tanya operational definition kalau ada observation. Jadi observation, operational definition dan inference, tiga kemahiran proses yang cukup penting. And the most important science process key that you have to know, you have to master it is observations, operational definition and inference. Okay.
We look for the operational definition. Kita tengok apa maksudkan dengan definisi secara operasi. Yang cikgu nak diperhatikan ialah yang warna merah tu. Apa yang nak dilakukan dan diperhatikan. Dilakukan dan diperhatikan. Okay. Maksudnya, what should be done to get the observation? Observation kita ialah the thermometer reading increase from 37 to 100. I mean, what should be done with water? Apa saya nak buat terhadap air untuk memastikan bacaan termometer itu meningkat daripada 37 kepada 100. Itu yang kita kena fikir. Apa nak buat? So berdasar kepada, yang ni berdasar kepada gambar rajah. Tapi kalau amali berdasar kepada apa yang awak buat dalam amali itu untuk menyebabkan bacaan termometer itu meningkat. Itu yang kita kena fikir. Jadi kita kena buat dalam bentuk ayat lah. So yang ni, apa kita nak buat untuk pastikan bacaan termometer itu meningkat daripada 37 kepada 100. Kita perlu panaskan air itu sehingga dia mendidih. Okay, so apa operational definition? When the water is heated until it's boiled, the thermometer reading increase from 37 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. So masa observation, you tak perlu ikut measuring using number nilai tu. Catat tak perlu ikut faktor measuring using number. You just mention 37 degrees Celsius to 100 degrees Celsius only. Tapi kalau kita nak catat dalam jadual, you kena ikut yang measuring using number. Perlu ada 3, value, unit and decimal places. Okay, so kita kena ingat bahawa operational definition ialah what should be done to get the observation. Apa yang nak dilakukan untuk mendapat pematian. Jadi kita tengok pematian, cuba fikir sedikit apa saya nak buat. Apa saya perlu lakukan supaya saya boleh dapat balik observation itu. Okay, we go to the next one. Inference. Apa maksud inference? Inference ialah conclusions. Kesimpulan berdasar kepada pemerhatian. The conclusion based on the observations. Jadi apa conclusionnya? Kenapa bacaan termometer itu meningkat daripada 37 kepada 100? Apa kesimpulan yang boleh kita buat? Okey, untuk mendapatkan idea bagi jawapan inference, kita perlu rujuk kepada tujuan eksperimen. Daripada situ you can get the idea. What is the answer for the inference? So, our aim of the experiment, tujuan eksperimen kita ialah untuk mengkaji takak didih bagi air tulis. To study the boiling point of pure water. That's the aims. So daripada situ kita kena fikir. Kita kena fikir bahawa apa kesimpulan yang boleh saya buat? Kenapa jadi 100? Jadi daripada situ 100 itu merupakan the boiling point. So the inference is the boiling point of pure water is 100 degree Celsius. That's the inference. Okay. So kita dah tengok 3 kemahiran proses daripada 13 tadi, daripada 12 kemahiran tadi, kita dah tengok 3. So yang 3 kemahiran ini adalah boleh dikatakan wajib ditanya dalam amali. So nak tak nak awak kena menguasai. Sebab itu pada cikgu, amali ini kita tak perlu risau apa eksperimen yang akan keluar. As far you can master, you boleh menguasai all the science process skill, you boleh jawab soalan. Okay. Kita tengok berikutnya. Okay, kita tengok contoh kedua. Okay, apa tujuan eksperimen ini? To study the solubility of salts in water. To study the solubility of salts in water. Mengkaji ketelarutan garam dalam air. That's the aim. So daripada situ observationnya di awal kali kita tengok, di awal kali nitrat tu dimasukkan ke dalam air. So awal ini awal, ini akhir. So di awal tu warna air tu ialah tanpa warna. Masuk je kali nitrat. Kemudian akhirnya kita tengok colorless, still colorless. Awal colorless juga. So di akhirnya colorless. So kerana pemerhatian dia di awal dan di akhir itu adalah sama, kita ambil cuma yang terakhir pun boleh. So jadi apa observationnya? Kita kata the colorless solution is formed. The colorless solution is formed. Larutan tanpa warna terhasil. That's the observation. So
Kita pergi kepada kemahiran yang kedua, observation dah tengok. Kita pergi kepada operational definitions. What should be done? What should be done with color nitrate with water, potassium nitrate with water to make sure the colorless solution is formed. Apa yang saya kena buat terhadap color nitrat dan air supaya saya boleh dapat larutan tanpa warna? So apa yang kena kita buat ialah kita kena pastikan dia atas ni, sebab kita tengok sini ialah solubility. So make sure is soluble. Kalau dia tak soluble, dia tak akan dapat colorless. Dia akan dapat precipitates. So pertama sekali yang perlu kita tahu ialah kita mesti pastikan potassium nitrate itu soluble. So apa operation dia? When potassium nitrate is soluble in water, the colorless solution is formed. Kalau dia nak panjang lagi boleh. Dia kata apabila color nitrat dimasukkan ke dalam air dan dikacau sehingga larut, larutan tanpa warna terhasil. Itu panjanglah jawapannya. Jadi the simple answer is when potassium nitrate is soluble in water, the colorless solution is formed. Okay, that for the experiment 1. Okay, inference. Tadi cikgu dah bagi tahu, kalau inference, nak tengok inference, nak dapatkan idea what is the answer for the inference, you kena tengok the aims of the experiments. Ini tujuan eksperimen mengkaji ketelarutan garam tu dalam air. Garam apa yang nak kaji tu? Ialah garam potassium nitrate. Jadi is it soluble? Is it soluble salt? Yes. So mudah nak jawab ialah potassium nitrate is soluble salt. Ataupun potassium nitrate soluble in water. Potassium nitrate is soluble salt. Benda yang samalah. Jawapannya tetap. Maksud jawapannya tetap sama. Okey, so far ada soalan nak bertanya tak? Kalau nak bertanya boleh buka mic ataupun boleh type pada ruangan tu. Ruangan mesej tu. InsyaAllah cikgu cuba bagi penjelasan yang sebaik-baiknya. Okey, silakan. Kalau ada nak bertanya. Jangan segan, jangan malu. If observation need decimal. Oh no need. No need pun. So untuk observation kita tak perlu ikut measuring using number. You just mention 37 only. 37 degree Celsius. So kita tak perlu sebut 37.0 degree Celsius. Nanti kalau buat garam nitrat larut boleh ke cikgu? Okey, pemerhatian. Dia kalau kita kata kalium nitrat larut dalam air, itu baru dia punya sifat. Kita tak nampak. Orang akan tanya, habis kalau dia larut dia jadi apa? Nampak tak? Jadi maksudnya yang berlaku selepas dia larut, itu dia panggil observation. Sebab tu observation ni you kena faham betul-betul yang ini maksud dia. Objek atau fenomena. Fenomena apa yang kita nak lihat? Kita nak lihat ialah ketelarutan dia. Kita nak lihat itu ketelarutan. Jadi ketelarutan garam itu kita boleh lihat daripada apa yang terbentuk selepas itu. Okey, cikgu kalau diminta kira kepekat tambahan, berapa decimal point? Okey, untuk calculation tak ada masalah. Berapa decimal point pun. Tapi as far dalam peperiksaan, jangan takut. Dia tak akan keluar satu nilai yang kita tak tahu macam mana nak letak, berapa banyak nilai kita nak ambil. Macam dia tak akan keluar point 3. Tak ada. Kecuali bila kita kira purata the rate of reactions. Biasanya exactly, dia boleh dapat nilai dia exactly. Biasa kita dapat 0.25, 0.5, 0.1 macam tu. Tapi anyway, kalau sekiranya kita perlu letak decimal places, nasihat saya kekalkan pada 2 titik perpuluhan. 2 titik perpuluhan. Jadi dia seragam lah, biar seragam semua calculation kita tu. Kalau kita dah mula dengan 2, yang lain pun semua 2. Okey. Boleh ada lagi tak nak bertanya? Tak ada Okey, kalau tak ada, we go to the next one. Kita tengok eksperimen kedua. Yang ni ada perbezaan sedikit. Di awal colorless, yang awal ni colorless, di akhir kita dapat blue solutions. Nampak? Jadi pemerhatian kita berbeza. Di awal colorless, when magnesia dissolved in acid, what is the operational definition?
when temperature increases. When magnesium dissolve in acid, what is the operation? You boleh kata kenapa temperature to increase? Sebab you dissolve it. Boleh lah tu. Itu operational dah tu. You kata when magnesium dissolve in water, tapi dissolve ni, dissolve in water, you kata when magnesium dissolve. Ataupun when magnesium completely react with acid. Boleh je. Ataupun, magnesium mesti dia, when magnesium react with acid completely, the temperature increases. Boleh juga you buat gitu. Okey, nanti kita tengok contoh. Ada cikgu letak dalam presentation ini tentang ini, tentang yang magnesium ni. Okey, nanti kita tengok. Ada contoh cikgu bagi. Okey, so kita tengok yang ni dulu. Kita tengok asas dulu. Kita tengok asas dulu. Okey, Faiz. Okey, baik. So what is the operational definitions? Yang ni, operationalnya apa? Operationalnya dia kata, observationnya ialah the colorless solution change to blue solutions. The colorless solution change to blue solutions. So what is the operational definition? When copper to sulfate dissolve in water, the colorless solution change to blue solutions. So what is the inference? Copper to sulfate is soluble salts. Copper to sulfate is soluble salts. Okay, so mudah dekat sini. Kita tengok berikutnya, variables. Ini satu lagi kemahiran. Pas. Explain dalam PM boleh? Okay, boleh. Okay, yang mana nak explain Mika? Okay, cikgu buat bilingual bilingual. Yang ni okay. Yang ni maksudnya kita kata apabila kupuran 2 sulfat larut dalam air, larutan tanpa warna bertukar menjadi larutan biru. Yang itu ialah operasional. Yang kita buat ialah kita larutkan di dalam air. Yang kita perhati ialah larutan tanpa warna bertukar menjadi larutan biru. Itu pemerhatian kita. Inference, kupuran 2 sulfat merupakan garam ketelarutan dalam air atau penggarang larut. Dalam silibus kita dia sebut larut dengan tak larut saja. Sebab kita tidak ada dipanggil kadar ketelarutan bahan, dipanggil solubility index. Sebenarnya all the chemicals they have a solubility index, dekat mana solubility dia. Sebab itu kalau sekiranya solubility-nya terlalu sedikit, kita dapat lihat mendakkan. Dia larut tapi larut dalam kadar yang sedikit, kadar yang terlalu kecil. Okey. Kita tengok variables. Macam mana kita nak tentukan variables? Saya ingat cikgu ingat tak ada masalah yang ni. So sebab dia ada 2 eksperimen sahaja dan dua-duanya adalah merupakan garang yang sama, kumpulan garang yang sama. So paling baik kita terus ambil nama dia KNO3 dengan CuSO4. Kecuali kita buat eksperimen ketiga kita dapat precipitate. That means kita ada sekarang 2 jenis garam. Garam larut, garam tak larut. Kita ada 2 type of salts. Kalau kita ada only 1 type of salt, kita buat 2 eksperimen, that the both the same type of salts, kita terus je letak nama. Senang kita nak buat hipotesis. So RV ambil balik dia punya the aim of experiment. Boleh kan RV tulis? Boleh, tak ada masalah. You nak tulis formula kimia boleh, you nak aja boleh. Dia tak ada masalah. Dia tak ada satu kriteria tetap. Kita kata mesti formula. Cuma nasihat cikgu jangan buat 2. Eja dan tulis formula. Dan kalau tulis formula pastikan formula itu betul. Biasanya kuprum lah. Kuprum sebenarnya kuprum sulfat itu kalau yang betulnya ialah kuprum 2 sulfat. So, boleh tak? Okay. Kalau you tulis type of salts, in this experiment we have only 1 type of salts. So type of salt tu dia jadi salah lah. Kecuali you buat eksperimen ketiga, you have another type of salt, kata insoluble salt. Baru you boleh guna type of salts. Okay? Jadi kena tengok keadaan. Bukan kata tak boleh, boleh. In case, katalah kalau eksperimen 3 sini you dapat precipitate. Dapat precipitate, bermaksud you boleh guna type of salt.
Tapi in experiment 1 and experiment 2, both of the experiment using the same type of salts. So you ambil terus dia punya nama garam itu. Jadi kena tengok keadaan eksperimen lah. Okay. CV ialah water. Untuk water ini you boleh jawab water saja, you boleh jawab volume of water. Sebab dia adalah liquid. Tapi kalau sekiranya solutions, ingat kalau solution, you jangan lupa dua benda. Isi padu dan kepekatan. Volume and concentrations. Katalah let's say, copper to sulfate solution. You kena sebut isi padu dan kepekatan larutan kupron 2 sulfat. Itu kalau larutan. Tapi kalau sekiranya cuma melibatkan liquid, you tak perlu jawab dia punya kepekatan. Sebab air tak ada kepekatan. Cuma isi padunya sahaja. Okay. So, mudah. So, ini juga kalau guided biasanya dia minta you buat yang ni. MV, RV, and CV. Dan biasa kalau minta variable, dia akan minta you buat hypothesis. Dia akan minta you buat hypothesis. Dia mesti. Kalau ada 3 variable ni, dia minta catat 3 variable, dia mesti minta buat hypothesis. Cuma kita ambil dia punya key point dia. Apa maksud hypothesis? Hypothesis ialah the relationship between manipulated and variables. Okay, apa dia panggil hubungan antara MV dengan RV. Hubungan di sini ialah kita hubungkan dalam bentuk ayat. Apa yang kita tulis dekat MV dengan RV, MV dengan RV ini, kita cantum je perkataan itu untuk membina satu ayat. So mudah, ambil satu-satu. Potassium kalium nitrat merupakan garam ketelarutan dalam air. Manakala kupron 2 sulfat juga merupakan garam ketelarutan dalam air. Ataupun yang kata potassium nitrate is soluble in water, while copper 2 sulfate also soluble in water. Kita kena sebut kedua-duanya. Dia tak boleh sebut satu. Tak boleh sebut satu saja. Dia jadi tak betul lah. Dia jadi tak betul. Okay. So kita dah tengok. Dah habis yang tu. So kita tengok balik sign process key kita di awal tadi. Apa yang kita dah tengok. Okay. Pemerhatian kita dah tengok tadi. That the first observation and the first sign process key. Classifying. Classify ni saya ingat you boleh classify. Maksudnya garam larut, garam tak larut. Jika nak tanya hipotesi untuk kimia boleh tulis ke higher or lower. Dia untuk apa tu? Hipotesis ni kita kena tengok variable dia. Sebab tu dalam variable, dalam responding tu jarang kita kata higher and lower. Higher and lower. Boleh bagi cikgu contoh tak? Yang you maksudkan tu hipotesis yang macam mana? You boleh kata higher or lower. Faiz, boleh? Kepekatan asid bertambah gitu. Kadar tidak balas. You boleh kata gini. You boleh kata kadar tidak balas dah higher than temperature, dah higher the rate of reaction. Yes, boleh. Dah higher the temperature, dah higher the rate of reactions. The lower the temperature, the lowest rate of reactions. Boleh? Sebab okay. So mengelas, biasanya mengelas ini kita letak dalam jadual. Okay, measuring using number kita dah sebut tadi, ada 3. Measuring using number mesti ada 3, value, unit and decimal places. Inference kita dah sebut, the conclusions based on the observation. Meramal ini kalau sekiranya boleh dapat nilai, you bagi nilai yang tepat. Kalau meramal you tak dapat nilai yang tepat, you boleh sebut saja increase or decrease. More than, less than. Communication dalam amali dia banyak. Communication dalam kimia ni banyak. Pertama ialah calculation. Almost orang tahulah kalau calculation itu komunikasi. Kita communicate dengan persamaan itu untuk kita buat calculation. Ataupun paling mudah ialah you looking graph. You communicate juga. Communicate dengan data untuk menghasilkan satu graf. Itu dipanggil komunikasi. Okay. Perhubungan ruang dan masa ialah biasanya perubahan
perubahan sifat fizik sesuatu benda yang kita perhati apabila masa itu berubah. Ataupun perubahan apa-apa tindak balas yang berlaku apabila masa itu berubah. Contoh paling mudah you nak faham ialah ketulan air batu. Maksudnya apakah berlaku pada sifat fizik air batu daripada pepejal, apakah perubahan yang berlaku pada pepejal air batu selepas beberapa minit apabila diletakkan di bawah cahaya matahari. Dia boleh kata sifat fizik pepejal berubah menjadi cecair. Okey, itu ruang masa. Interpret data, interpret saja sama ada dia bertambah berkurang. Operasional kita dah sentuh. Mengawal kembali ubah pun kita dah sentuh tadi, apoteosis kita dah sentuh. Yang 12 ialah prosedur. So prosedur, tahun ni kita tak tengok lah. Kita tak tengok sebab ada cikgu prosedur ni, cikgu rasa tak ada dah prosedur ni keluar tahun ni. InsyaAllah. Kita doa mudah-mudahan apa yang kita ramal itu ada dan ada rezeki masing-masing. Okay. So far, ada soalan nak bertanya? Okay, kita tengok satu lagi. Just in case lah. Tapi cikgu rasa yang ni tak akan keluar. Termometer ni. Tak akan keluar lah. Sebab tengok daripada tanya kawan-kawan tu tak ada pun yang guna termometer. Dia guna voltmeter. Jadi yang ni saya cari ingat tak perlulah. Okay. Ini pun tak bayar. Kita skip sedikit. Ini pun tak bayar. Okey, cuma satu cikgu nak ingatkan. Nak sekadar mengingatkannya sahaja. Kalau sekiranya diberikan jaran dik, kena guna kemahiran ukur guna nombor. Okey. Amali kimia maksud apa? Cikgu tak boleh nak cakap lah maksud apa sebab cikgu pun tak tahu. Tapi anggaran cikgu the rate of ratios lah. Waalaikumsalam Wardah. Tak apa, nanti ada cikgu buat contoh satu dalam ni. Kita sama-sama tengok contoh ini. Tapi ada dengar cikgu cakap tulis prosedur mungkin masuk betul ke? Okey. Dia tahun lepas dah keluar. Tahun lepas dah keluar lukigraf. Tapi kalau sekiranya soalan itu guided, soalan itu berpandu, dia tak akan minta buat prosedur. Nak ready boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Cikgu boleh tunjuk macam mana nak buat prosedur. Okey. Yang penting cikgu tengok yang kita pendek ialah sebab kita tengok 15 markah tu. 15 markah tu sebenarnya amali yang you buat itu bukan untuk dapat 15 markah tu. Yang okey, boleh. Nanti yang saya tunjuk cara nak buat graf. Okey, baik, gini. Kita kena ubah kita punya mindset sedikit. 15 markah dalam amali, 15 markah dalam amali, bukan semuanya kita dapat dalam masa kita buat eksperimen itu. Tak ada. Untuk buat eksperimen itu untuk dapat data sahaja. Untuk dapat data. Habis-habis banyak you boleh dapat apa? 3 markah, 4 markah. Yang lain itu based on theory. Ya, bukan based, maksudnya based kepada sign process key tadi. Berdasar kepada apa yang you buat. Observation you boleh dapat daripada amali itu. Inference you boleh tengok depan mata you. Operational you boleh nampak. Kemudian dapat data tu you boleh buat calculation. You buat pengiraan. Semua berdasar pada data itu. Cuma untuk dapat jalankan eksperimen itu untuk dapatkan datanya sahaja. Data ni cuma sekitar 3 ataupun 4 markah. Yang lain itu you kena faham science process skill tadi. You jangan fikir bila masuk makmal buat amali, okey dah dapat data boleh dapat 15 markah. No. Itu. Yang tu yang kadang-kadang cikgu tengok pelajar panik semua. Kenapa perlu panik? Yang you nak buat tu you tak boleh buat pun, you boleh tengok apa yang kat depan tu, operational apa you buat. Jawab je lah kat situ. Tapi yalah, kena pastikan data tu betul lah, eksperimen you jalan ke tu biar betul. Cuma satu nasihat cikgu, kalau in case you tak boleh nak buat amali itu, angkat tangan. Angkat tangan, minta bantuan cikgu awak. Cikgu awak mesti bantu awak. Dia mesti bantu. Dia tak boleh biarkan awak tanpa dapat data.
Kalau awak panik, macam mana nak buat, minta bantuan. Cikgu, saya perlukan bantuan. Saya tak tahu idea macam mana saya nak jalankan eksperimen tersebut. Tapi kena selepas 15 minit lah. Okay. Potong tu memang dia kata potong. Tapi pada cikgu lah, cikgu rasa tak potong pun. Cuma syarat dia begitu. Tapi potong satu pun tak apalah, daripada tak boleh langsung. Tak boleh langsung. Lebih baik kita minta tolong daripada kita tak minta tolong langsung. Yeah. So jangan takutlah, jangan takut. Kalau kebetulan yang jaga periksa tu pula cikgu sains, dia juga boleh bantu awak. Okay. Jadi jangan daripada 15 markah. Cuma satu je nasihat cikgu lah. 15 markah ini kita tak pasti sama ada 15 markah daripada 100 markah ataupun 15 markah daripada 155 markah. Sebab saya tahu cikgu 15 markah ini ialah daripada 100, bukan daripada 155. Jadi bermaksud kertas 1 dan kertas 2 tinggal lagi 85 markah. Ini yang cikgu rasa lah, sebab amali ni kerjanya besar. Data awak nak buat eksperimen dapat data, takkan dapat 15 markah daripada 155 markah. Berapa markah je kalau awak dapat itu-gitu. 15 markah. Jadi terlalu kecil lah. Sedangkan apa yang kita buat persediaan, kita buat eksperimen tu satu gerak kerja yang besar. Sepatutnya markahnya lebih besar lah. Itu tanggapan cikgu lah, cikgu rasa lah. Sebab itu sekarang ni bila buat amali ni, ramai yang boleh dapat tinggi dalam kimia. Ini salah satu yang boleh bantu awak ialah kertas 3 lah, amali. So, pastikan kemahiran proses di awal tadi, awak faham betul-betul ni. Yang ni, cikgu nak jelaskan lagi sekali ni. Tengok betul-betul yang ni, pastikan awak faham. Kalau you boleh faham yang ni, keluarlah eksperimen apa pun, awak boleh buat. Dia akan tanya 5 hingga 7 saja, dia tak tanya semua. Dia tak tanya semua. Okay? So far ada soalan nak tanya. So inilah dia punya key pointnya sini. Itu yang cikgu ambil masa sedikit tu untuk bagi penerangan. Jadi bila you faham yang ni, dia keluar apa amali pun you boleh buat. Pemerhatian kat mana saya nak tengok? Tengok tujuan eksperimen tu. Nak kaji boiling point. So apa yang saya nak tengok? Bacaan termometer. So you mula daripada bacaan termometer. Cuma konsep pemerhatian dia mesti bermula daripada awal dan akhirnya apa yang kita nampak. Contoh macam you buat titration. Kita tengok titration ni. Okay, apa observation dia. Okay, kata ni. Ini semua yang you dapat. Larutan merah cambu bertukar menjadi larutan tanpa warna. Itu kalau dia tanya at the end point, observation pada takat akhir. Tapi kalau dia kata observation, what is the observation for the experiments? Kalau dia kata gitu. What is the observation for the experiment? For the experiment itu merujuk kepada neutralization. Kalau neutralization, dia mesti mula daripada awal. Awalnya pink, akhirnya jadi colorless. So dia sama juga dekat sini. Observation. Apa operationalnya? Kenapa jadi begitu? Kenapa pink color change to colorless? Bila ditambah acid kepada alkaline. Jadi when acid added into alkaline, the pink color of the solution change to colorless. Okay, so itu. Jadi apa inference-nya? Kenapa jadi begitu? Sebab neutralization reaction occur. Tindak balas penetralan berlaku. Sebab itu warna pink itu bertukar. Okay, ataupun you boleh kata all the hydrogen ions completely react with hydroxide ions to form water. Ini juga dia punya inference. Okay, so macam yang Pak Is tanya, kalau lukis graf awak ingat 3-4 benda ni, PSTL. Kalau nak lukis graf lah, PSTL. Pada cikgu sebut konsep pistol. Apa dia P? Paksi. Paksi mesti ada level dan ada unit. S tu skala, scale. Scale mesti konsisten. So scale bagi paksi X dengan Y tidak semestinya sama. Maksudnya kalau X tu 5, Y tu mesti 5 tak. Bergantung kepada data. Dia boleh buat seberapa banyak
You boleh buat scale sendiri asalkan muat satu kertas graf itu. Titik, semua titik dipindahkan betul. Semua titik, sehingga tak ada masalah nak pindah titik. L tu licin. Licin tu ialah bentuk graf yang awak nak lukis nanti. Jadi ingat, nak sambung daripada satu titik kepada satu titik yang lain untuk membentuk graf berkenaan. Bentuk graf itu jangan menggunakan pembaris, kecuali garis lurus. Kecuali you ada special apparatus, special alat lah, special tools. Special tool untuk bantu you dapat curve. Boleh guna, macam guna French curve. French curve. French curve khusus untuk melukis graf. Kalau you ada masa, you pergi tengoklah, cari satu French curve. French curve. Dekat kedai buku tu banyak French curve. Bawa masuk dalam peperiksaan, terutama kadar tindak balas. Takut dia minta lukis graf. Jadi kalau you boleh pakai French curve ni, you boleh ukur, boleh kira purata tu, the average rate of operation, ataupun you boleh kira at a certain time tu, untuk you kira tangent tu, dia lagi tepat. Kalau guna French curve ataupun flexible ruler boleh juga. Tapi flexible ruler sebenarnya tidak berapa tepat berbanding dengan French curve. Pergi ke kedai buku tu cari French curve. Tak mahal pun. Cikgu ingat paling mahal pun RM10 sahaja. So you boleh guna sampai ke universiti. Yang cikgu punya pun masih cikgu simpan sekarang. Zaman-zaman sekolah dulu. Okey. So habis sentayan ni, contoh yang ni. Saya kena tengok contoh. Ingat cikgu ambil contoh. Ada yang tanya prosedur tadi. Kita buat persiapan. Okey, tak apalah, kita tengok sekejap. Macam mana kita nak buat prosedur, takut keluar prosedur. Kata ini apparatus yang diberikan. Dia bagi polystyrene cup, glass rod, thermometer, substance X, Y, and Z, measuring cylinder, and then distilled water. Okey. Baik, apa soalan dia? Dia kata tenaga haba diserap atau dibebaskan dalam suatu tindak balas kimia. Key energy can be absorbed or released in chemical reaction. Ingat, nasihat cikgu ialah bila nak buat je amali, you tengok apa tujuan amali itu nak dijalankan. Cari the aim of the experiment first. Jangan terus buat. Sebab banyak akan dapat bantu awak nanti bila kita dapat the aim of the experiment tu. Okay. So, ingat, pertama sekali ialah tengok the aim of the experiments. Daripada situ, kita akan dapat banyak menolonglah. The heat energy can be absorbed or released in chemical reaction. Anda dikenaki menjalankan eksperimen set 1 menggunakan bahan X, set 2 bahan Y, set 3 bahan Z. Bagi setiap set tersebut, anda dikenaki melarutkan setiap bahan ke dalam air suling. Letakkan suhu awal, suhu tertinggi atau suhu terendah. So yang ni. Garis elok-elok. Apa awak nak catat tu? Sebab ini data yang dikendaki. Data. Okay. Tapi yang ni ialah calculation. Calculation ni tak apalah. Calculation tu dasar pada data. Yang paling penting data tu supaya kita jangan lupa. Jadi ada dua saja tugas awak. Pertama suhu awal, yang kedua suhu tertinggi atau suhu terendah. So siapkan jadual. Buat jadual betul-betul, ambil kertas, lakarkan jadualnya macam mana nak buat, catat. Betul. Ingat yang ni kalau dia kata catatkan suhu awal tu melibatkan satu kemahiran. Kemahiran apa? Melibatkan dua kemahiran. Iaitu observation dengan measuring using number. So ingat measuring using number mesti ada 3 perkara. Value, unit dengan decimal places. So setting awal-awal yang tu. Okay, baik So dia kata you are required to carry out the experiment of set 1 using substance X, set 2 using Y, set 3 using Z. For each set you need to dissolve each substance in distilled water. Record the initial temperature, the highest temperature or lowest, and then the temperature change. So ini gerak kerja you ini data ni. Ambil tu betul-betul catat apa yang saya nak buat, data apa yang saya nak dapat.
letak dulu, buat rangka dia dulu. Sebab itu di awal 15 minit terawal itu untuk kita rancang eksperimen kita. Jadi masa kita nak merancang itu siap sedia dengan data, ruangan untuk kita catat data, rekod data. Okey. Jadi temperature change tak ada masalah sebab kita boleh buat calculation berdasar kepada apa yang data yang kita dapat. Baik. Baik, sekarang persoalannya ialah ini unguided. Dia tak ada guided pun sebab lepas ni dia akan minta jawab soalan. Nampak tak? Jadi maknanya tak dipandu, tak ada panduan pun. Semuanya awak kena buat keputusan. Okey, dia kata bagi setiap set tersebut anda dikenaki melarutkan setiap bahan ke dalam air suling. Persoalannya berapa banyak air suling saya nak pakai? Ini alat diberikan. Berapa banyak? Berapa banyak bahan X saya nak masukkan ke dalam setiap cawan polystyrene? Dan kemudian dia sebut tadi, set 1 guna X, set 2 guna Y, set Z, set 3 guna Z. Kita tak tahu yang mana satu, X, Y dan Z. Mana kat mana kita nak masuk. Jadi, tugas kita yang pertama ialah label dulu polystyrene itu. So, ini set 1, set 2, set 3. Set 3. Kita label dulu. Bahan Z dia biasa dia tak bagi tahu apa dia bahan X, bahan Y, bahan Z. Cuma dia minta kita buat eksperimen saja. Kadang jarang dia minta kita suggest, tapi biasanya jangan diminta lah apa dia bahan X. Cuma dia minta kita observe saja suhu tu meningkat ataupun tidak. Suhu meningkat ataupun tidak. Okey, so sekarang macam mana kita nak tahu berapa banyak air suling yang perlu kita masukkan? Jadi panduannya ialah mudah. You tengok je measuring cylinder. Kalau measuring cylinder di sini dia bagi ialah 25. Dia bagi 25. Jadi bila dia bagi 25, you sukat 25. Kalau dia bagi measuring cylinder 50, you sukat 50. Okey? Kalau dia bagi dia bagi 100, dia sukat 100. Sebab kita yang buat keputusan. Jadi untuk memudahkan eksperimen, nak cepat eksperimen tersebut, you ikut measuring cylinder. Kalau measuring cylinder itu 25, you pakai 25. Okey. So berapa banyak bahan X nak dimasukkan? Dia tak beritahu berapa gram. So dia kata masukkan ke semua bahan X. Ke dalam cawan polystyrene berlabel set 1. Okey, gitu. Okay, baik. So macam mana kita nak buat? Okay, pertama sekali. Ingat, pertama sekali apa kita buat kalau kat sini, kita sukat yang ni, air suling, guna measuring cylinder. Lepas tu kita masukkan ke dalam cawan polystyrene. Ambil suhu awal. Catat suhu awal. Lepas tu masuk bahan X. Bahan X. Ini suhu theta 1. Kemudian you catat lagi sekali. Bila masuk bahan X itu, catat lagi sekali theta 2. Nampak tak? Kacau theta 2. So itu dia punya prosedur dia. Jadi daripada sini you dapat dah idea. Senang. Dia kata sukat 25 cm padu air suling, menggunakan measuring cylinder, tuang ke dalam cawan polystyrene bertanda set 1, catat suhu awal larutan, masukkan ke semua bahan X ke dalam cawan polystyrene, kacau larutan campuran sebab ada 2 larutan dia kena kacau, ada 2 bahan dalam bekas tu you kena kacau. Catat suhu maksima ataupun suhu minima. Sebab eksperimen kita tak buat, kita tak tahu sama ada maksima ataupun minima. Okey. Senang. Lepas tu dia kata ulang ya. Ulang langkah berapa tu dengan menggantikan bahan X dengan bahan Y dan bahan Z. Nampak tak? Okey, cikgu kalau manipulasi suhu mesti mereka bagi tahu kan walaupun unguided. Oh, dia mesti bagi tahu. Oh, tak perlu. Okey, free question ni, langkah berjaga-jaga ini sekiranya dia minta. Dia minta dia bagi tahu. Kalau dia tak minta, dia jangan bagi tahu. Tapi jaranglah guna langkah-langkah berjaga-jaga ni. Tapi ada certain case, yes, dia boleh tanya. Dia boleh tanya.
untuk memastikan bacaan itu tepat, apa langkah berjaga-jaga yang perlu dibuat. Macam dari operation tu kan, untuk memastikan tidak banyak abu terbebas ke persekitaran, apa nak buat. Satu berat dan guna pada bahan. Cikgu yang berat bahan tadi, kita just ambil satu berat atau guna pada bahan X. Okey, untuk jisim dia, mass. Mass tu sebab bahan X tu dia tak bagi. Ini bahan ni dah disiapkan, dah diberikan pada awak. Awak tak perlu fikir berapa gram dalam tu sebab dia tak catat pun berapa gram. Jadi persoalannya berapa banyak nak masuk, satu spatula ke. Jadi kalau sekiranya bahan X itu tidak diberikan jisim, you just kata masukkan ke semua bahan X. Masukkan ke semua bahan X. Ke semua tu menggantikan berapa gram. Okey. Sebelum ukur suhu itu kena guna rod kaca kah? Okay. Rod kaca tak semesti you guna. You boleh kaca menggunakan termometer. Boleh, tak ada masalah. Tapi dalam prosedur nanti you kata kacau cukup. Kacau larutan campuran. You tak perlu sebut kacau menggunakan rod kaca. Nanti kita tengok contoh. Cikgu bagi prosedur itu. Kat mana kita boleh guna. Maksudnya kacau tu macam mana nak jawab soalan. Kalau kita guna rod kaca, kita jawab rod kaca. Okey, baik. Inilah unguided. So kita tengok yang pertama. Cuma awak cerita balik saja yang pertama. Sukat. Sukat 25 cm padu air suling menggunakan silinder penyukat. Ingat, bila ada perkataan sukat, you kena sebut isi padu. Kemudian you kena sebut alat. Isi padu, alat. Bila ada perkataan sukat, you mesti sebut isi padu dan alat. Measure 25 cm³ of distilled water using measuring cylinder. Jangan sebut measure 25 cm³ of distilled water saja. Dia jadi prosedur itu prosedur itu maksudnya bila kita kata sukat 25, you tak sebut apa alat sebab alat tu diberikan dalam amal itu. Berkenaan. If make sure, yes. If make sure eyes perpendicular to scale or thermometer, boleh tak? Apa tu? Nilia. Apa maksud Nilia? Okey, baik. Yang tu tak apa. Yang Nilia tu you tak perlu sebut, yang tu dia tak akan tanya. Yang Nilia sebut tu. Okey. Ingat, cuma kalau sekiranya larutan you kena sebut volume and concentration. So volume sekitar 25 hingga 100 dan concentration 0.1 until you ambil 0.1 to 1 lah senang. Kadang dia benarkan sampai 2, tapi cikgu nasihatkan 0.1 hingga 1 kalau dia punya kepekatan concentration. Kalau volume 25 to 100. Okey. Lepas tu you kena fikir the next step, ke mana saya nak bawa larutan yang saya sukat ini. So tuang ke dalam cawang polystyrene berlabel set 1. Maksudnya kata tuang ke sana. Ke dalam cawang polystyrene berlabel set 1. Lepas tu sukat suhu awal larutan. Kemudian lepas tu tuang ke semua bahan ke dalam cawang polystyrene dan and then kacau campuran. Tertinggal ayat kacau larutan campuran. Larutan campuran. Stir the mixture solution. Larutan campuran ataupun kacau campuran pun boleh. Cuma kacau di sini you boleh sebut. Kalau nak sebut rod kaca, sebut rod kaca. Kacau campuran menggunakan rod kaca. Kacau campuran menggunakan termometer pun boleh. Lepas tu barulah you kata ulang. Sukat suhu maksima atau suhu terendah. Tapi dalam prosedur ni salah satulah sebab ini datanya belum ada, cikgu slash tu. So kalau you dapat suhu maksima, you kata sukat suhu maksima. Sebab you dah buat eksperimen ini, prosedur you dah buat. Kalau kita terus buat sukat dan tuangkan 20. Boleh, tak ada masalah. Sukat dan tuangkan. Tapi sukat tu you kena sebut alat lah. Sukat dan tuangkan. Macam mana kalau you sebut sukat dan tuangkan ke dalam cawang polystyrene tu, you nak sebut kat mana measuring cylinder? Tak boleh. Dia jadi tak complete. Prosedur yang ini
cikgu bagi the complete procedures lah. Kalau dalam prosedur bila ada perkataan sukat, you kena sebut dua benda. Sukat, dia mesti sebut volume, you mesti sebut apparatus. Macam contoh, you nak sukat larutan kumpulan 2 sulfat. Dia kata sukat 50 cm padu larutan kumpulan 2 sulfat 1.0 molar menggunakan silinder penyukat. Tuangkan ke dalam bikar. Nampak tak? Jadi cuma kita kena set dalam mind kita, bila ada perkataan sukat, kita kena sebut volume and then kita kena sebut concentrations. Okey, kemudian kita sebut alat. Set itu terus senang. Baru prosedur jadi complete. Okey, akhir sekali baru kita kata ulang langkah dan last sekali rekod dan data. Jika perlu tulis prosedur dalam past tense. Oh, tak perlu. Ini past tense, present tense, apa semua you tak dekat dalam PXL dia tak ambil lah yang tu. Dia tak ambil. Sebab kita bukan nak uji grammar yang kita nak uji ialah setakat mana pemahaman awak terhadap kemahiran proses sains tu. Oh, because it's a water. Water they have no concentrations. Why this has no concentration? Because it's a water. Distilled water. Otherwise, you're using a solution. Solution you have to mention the volume and concentrations. Lu baru ulang, salah tak? Boleh, tak ada masalah. Dia kata rekod, kemudian ulang, you sebut lagi sekali rekod dan data. Tapi yang bawah tu sebenarnya yang ni, you tak sebut pun tak apa. Bukan mempengaruhi manipulasi pun. Cuma yang cikgu nak tunjuk di sini ialah macam mana you nak check ni. MV, RV, CV. Kat mana you nak check? You kena pastikan ketiga-tiga pemboleh ubah ini telah diukur dalam eksperimen ini. MV itu XYZ. Okay, RV, the maximum and the lowest. Temperature reading. CV, volume of water. Okay. Yes. If solution concentration not given, create our own. Yes. Tapi yang repeat bahan YZ itu mention polystyrene cup, tak perlu sebut. Bila you kata ni, dia automatically dia akan untuk set tu dia ikut apa yang dia akan jadi 2 dengan 3. Okay, you tak perlu sebut dah tu. Ulang ganti tu maksudnya you boleh ulang sebenarnya. Kalau you nak ulang ganti X tu dengan Y guna dalam set yang sama, boleh juga. Dia tak salah pun eksperimen itu. Okay, boleh prosedur lebih baik tulis dalam format 1, 2, 3 atau dalam. Okey, kalau boleh you buat dalam proses dalam 1, 2, 3. Lagi baiklah. Cikgu kalau soalan tanya langkah mengawal pemboleh ubah dan langkah berjaga-jaga. Kalau kata langkah mengawal pemboleh ubah, you kena sebutlah langkah. Apa langkah you nak kawal? You nak kawal pemboleh ubah. Tapi biasa jangan dia sebut langkah mengawal lah. Biasa dia sebutlah pemboleh ubah. Nombor 3 tak apa ke cikgu? Tak letak. Tak apa. Sukat suhu awal itu you tak boleh sebut dah. Kalau you kata sukat suhu tu memang sebut guna termometer lah. Jadi kalau you nak sebut pun boleh. You kata sukat suhu awal larutan menggunakan termometer. Boleh. Record the highest temperature. Boleh. Measure and record. Measure and record the highest temperature. Boleh ke? Maksudnya measure and record. Boleh. Tak ada masalah. You cantum terus kat situ. Boleh. Measure and record the highest temperature. Boleh ke? Tapi masalahnya sekarang ialah kalau sekiranya semua the highest is okay. Kalau the lowest, macam ni you nak kata repeat. Bila you kata repeat tu akan jadi semua highest. Tak ada yang lowest. Sebab kita tak pasti yang mana highest, yang mana lowest. Okay? Catat suhu maksima, ulang langkah. Suhu maksima. Okay, kalau boleh you sebut suhu maksima, ya kemudian you kata ulang langkah 1. Betul-betul. Maksudnya measure and record the highest temperature. Boleh. Untuk yang ni boleh. Tak ada masalah. Boleh. Tak perlu tulis lah. Tak perlu.
Tak boleh ikut pasif ataupun tidak. Ya, boleh boleh kan? Measure and record the final temperature. Bukan final dah, the highest temperature. It's not the final. Dia tak ada final. Temperature dia tak ada final. Dia ada the highest and the lowest. Highest berapa dia boleh naik. The maximum. Okay? Boleh. So yang lain tu dia jawab soalan lah. Record buat dalam bentuk data. Kemudian yang lain semua you jawab soalan. Observation. Nampak tak? Pengkelasan. Kemudian semua jawab soalan. Jadi data yang dapat ini cuma yang kat sini saja. Nampak tak? Ini 4 markah. Ini yang you buat eksperimen untuk dapat data. Yang lain semua menggunakan sign process skill. Jadi pemahaman awak terhadap sign process skill tu yang paling penting. So kalau 4 markah tinggal lagi 11. 11 tu ialah untuk jawab soalan lah. Untuk jawab soalan. Prosedur. 3 markah. Yang lain tu ialah kemahiran saja. Okey. Okey, kita tengok yang ni. Yang ni yang cikgu target lah. Yang cikgu target untuk tahu ini. Okey. Kalau salah satu faktor, sini ialah faktor kadar tindak balas kepekatan larutan. One of the factor affecting the rate of reaction is the concentration of the solutions. Anda dibekalkan dengan asid hidroklorik 2 molar. Daripada asid hidroklorik yang dibekalkan itu, anda dikenaki menyediakan 3 larutan asid hidroklorik. Kepekatan yang berbeza melalui kaedah pencairan dengan merujuk kepada jadual 1. Gunakan formula yang diberikan dan data yang diperoleh untuk menghitung kepekatan asid hidroklorik yang dicairkan, lengkapkan jadual 1. You are supplied with 2.0 molar of hydrochloric acid. From the supply hydrochloric acid, you are required to prepare 3 hydrochloric acid solution with different concentration through dilution method by referring in table 1. Use the formula given and data obtained to calculate the concentration of the dilute hydrochloric acid. Complete table 1. Okay, ini guided. Dia dah bagi pada you. Dia dah bagi. Macam mana you nak buat? Ini data. Nak complete data saja. Kira dia punya kepekatan tu. Biasa kalau dia minta calculation, dia akan bagi formula. Untuk dia tak akan biarkan you buat calculate sendiri. Okay, you calculate je lah. Berdasar pada nilai tu dapat 1.8. Okay, so sini you just mention the value saja. Kenapa tak sebut unit? Sebab sini dah diberikan unit. Tapi kalau sekiranya you nak buat, you buatlah M. Tulis sini M. Okay, jadi atas tu, dia tengok atas tu pun volume tak ada semua nilai kan, the value saja. Sebab dia punya unit semua diberikan dalam table itu. So just mention the value lah. Nilai kita macam salah dari teori, oh tak apa. You jangan, dia dalam konteks sekarang, you jangan fikir teori. You jawablah apa you dapat dalam data itu. Okay, jawab saja. You jawab. Sebab dia tak semestinya yang yang paling penting ialah data tu ada. Data tak ada. Jangan biarkan data tu kosong. Tapi mesti logik lah. Mesti logik. Kalau dalam set 1 itu dia paling concentration paling tinggi, dia mesti paling tinggi lah. Jangan pula 1 tu rendah, nombor 2 tu tinggi. Jadi tak konsisten tu. Kalau sekiranya dari segi sekiranya data sebenar dia tunjuk 1 ni paling tinggi, kemudian diikuti nombor 2, ikuti nombor 3, tapi you dapat sebaliknya, jadi salah lah pula. Katalah jawapan kayaknya 1.8, you dapat 1.6. The next you dapat 1.5, okey lagi. The next you dapat 1.3, okey lagi. Maksudnya dia punya kepekatan tu berkurang. Sebab secara teorinya yang ketiga itu kepekatannya paling rendah. Gitu. Ya, biasa dia dah bagi jadual ini, you minta you follow. Tadi dalam soalan tadi dia dah bagi jadual kan? So you kena calculate je lah. Okey, sekarang ni langkah. Ini dia bagi dia minta apa you buat. Kata dengan menggunakan silinder penyukat 50 cm padu, sukat 45 cm padu asid hidroklorik, 2 molar dan masuk ke dalam bikar 100 cm padu berlabel set 1. By using 50 cm cubic of measuring cylinder, measure
45 cm cubic of hydrochloric acid and pour into a 100 cm cubic of beaker label set 1. Dengan menggunakan silinder penyukat 25 cm padu sukat 5 cm padu air suling dan tuangkan ke dalam beaker. Nampak tak? Bila sebut sukat, dia mesti ada isi padu, mesti ada alat. Kemudian nak tuang ke mana? Macam yang tadi, cikgu pisahkan dalam step 2, tuangkan ke dalam beaker. Dia ingat, dia kalau sebut dia volume, sebut dia sukat, dia mesti ada volume. Kalau larutan, dia mesti ada concentration. Okay? Dan tuangkan ke dalam asid hidroklorik. Kalau macam yang ni, dia guna air suling. Air suling, you tak perlu sebut concentrations lah. Okay. Cuba you tengok dekat atas tu. Kalau kat atas tu, okay. You tengok kat atas tu dia kata silinder penyukat 50 cm padu sukat 45 cm padu asid hidroklorik 2 molar. Sukat. Menggunakan silinder penyukat. Ada alat. Ada alat. Ini isi padu. Ini isi padu. Yang ni concentration. Kemudian tuang ke dalam beaker. Okay. Step dia akan bagi. Cikgu boleh letak asid dulu kemudian air suling ke? Atau letak. Dia gini. Dia yang pekat kita tak boleh masuk ke dalam yang. Dia cara dia lah kalau kita nak bancuh air, kita nak bancuh. Ialah kita masukkan air kemudian baru kita masuk asid. Okay. Ni dia dah bagi kat sini je. Ya dia tengok nampak. Nampak dah step ni dia bagi, tak perlu fikir dah. Dia dah bagi step tu. Apa yang nak buat? Pertama, kata sukat asid masuk dalam beaker. Kemudian air suling masukkan ke dalam beaker yang mengandung asid hidroklorik tadi. You tak perlu fikir dah yang mana betul, yang mana tidak kan? Which one is correct or not? Okay? So, you follow saja, you follow. You tak perlu fikir step dah. Dia suruh buat macam tu, dia kata sukat dulu asid, you sukat je asid. Kalau dia kata awalnya suruh sukat air suling, you sukat air suling dulu. Dia tak akan bagi prosedur yang salah. Tak akan bagi prosedur yang salah untuk you follow. Okey, baik. Kacau, kemudian larutan tu disediakan. Jadi dengan menggunakan jadual 1, ulang langkah-langkah pencairan untuk menyediakan larutan-larutan bagi set 2 dan set 3. Hitung kepekatan asid hidroklorik dengan menggunakan formula diberikan. Tadi kita dah jawab tadi. Ini Raja 1 menunjukkan susunan radah bagi menentukan kadar tindak balas antara magnesium dengan asid hidroklorik. Diagram 1 shows set of apparatus to determine the rate of reaction between magnesium and hydrochloric acid. Ya, boleh, dia tak ada masalah. You nak heat apa pun boleh. You nak panaskan asid dalam bekas pun boleh. Dia tak ada masalah. Kalau kita nak cepatkan tindak balas, kita panaskan sedikit asid tu. Panaskan sedikit asid. Cuma dia kata masuk magnesium dalam asid hidroklorik, kemudian mula jarandik. Bila dia completely, kita stop jarandik. Tengok berapa banyak masa yang diambil untuk tindak balas itu lengkap berlaku. Okay. Masukkan 5 cm padu pita magnesium ke dalam asid hidroklorik di beaker berlabel set 1 dengan serta-merta mulakan jam randik. Put 5 cm of magnesium ribbon into hydrochloric acid in a beaker label set 1 and immediately start the stopwatch. Okay, stop the stopwatch once the reaction has complete. Record the time taken. Repeat step 1 to 3 for set 2 and set 3. Begini, kalau you tak pandai, sebab tu Mika, saya bagi tahu, jika you tak pandai, you boleh rujuk kepada yang menjaga peperiksaan. Dia boleh tolong you, tak ada masalah. You kata takut nak buat, dia boleh tolong hidupkan bangsa benda tu. Kalau dia minta buat bangsa benda lah. Jangan pula you takut nak meletup apa semua, minta tolong. Sebab itu dalam eksperimen ini, apa-apa yang you rasa you tak mampu nak buat sendiri, perlukan bantuan, you boleh minta tolong. Minta tolong dia. Kalau you tak tahu nak nyalakan benda, boleh minta tolong cikgu.
boleh minta tolong pengawas dan menjaga peperiksaan. Jangan minta tolong dia buat eksperimen, sudahlah. Itu salah pula dari segi etikanya. Okay. Baik. Next one. Ni dah dapat masa dia. Okay. Buka pemetik api dengan tangan kiri putar. Okay. Baik. Sebab itu kemahiran tu kena ada. Sebab itu dalam eksperimen ini dipanggil kemahiran manipulatif tu. Kemahiran mengendalikan alat radas. Sebab tu kita kena biasa. Tapi cuma satu je lah. Kalau in case you tak dapat buat, you tak dapat nak handle the apparatus, minta bantuan pengawas peperiksaan. Kalau pengawas peperiksaan dia juga tak tahu, dia boleh minta bantuan cikgu awak, cikgu kimia awak. Sebab itu cikgu kimia awak sentiasa ada bersama dengan awak. Tapi bilik yang berlainan lah. Bukan duduk dalam dewan peperiksaan, bukan duduk dalam makmal tu. Okay, so jangan takut. You jangan fikir macam mana aku nak buat, tak apa. Kalau you tak boleh nak hidupkan apa tu, bangsa benar tu, you minta bantuan nanti. Ya, ataupun kalau you dah tahu guna bangsa benar, ada bangsa benar, praktis lah, balik cuba praktis balik. Tapi sekarang jarang orang guna bangsa benar, orang guna ialah labo gas, laboratory gas tu. Ganti bangsa benar, laboratory gas tu lagi mudah you nak buat. So minta tolong dengan cikgu awak. Kita tengok cikgu saya macam mana saya nak hidupkan bangsa benar, boleh praktis lah. Masih lagi boleh praktis ni. You amalin 6 hari bulan kan. So pergi sekolah, minta jumpa cikgu, cikgu boleh tak saya nak guna, saya nak, memang makmal dah tutup. Cuma you minta cikgu ambil lah satu bangsa benar, bawa keluar, letaklah tepi tu ke. Okey. Jam randik kalau sekiranya jam yang biasa itu 1 decimal places. Okay. Dia faktor, dia kalau guna bangsa benda ni faktor suhu. Dia boleh juga nak faktor kepekatan. Jadi you praktis. Boleh minta tolong cikgu. Cikgu boleh tak tolong ambil bangsa benda satu. Ambil satu cukup lah, kemudian pakat praktis lah. Macam mana nak buat, macam mana nak nyalakan, macam mana nak panaskan asid tu. Asid tu, kalau nak panaskan, dia tak boleh pegang dengan tangan, kena pegang dengan pengepit. Okey, so habis kat sini. Dah dapat data. Habis kerja buat je. Kan kita kena jawab secara teori lah. Nyatakan satu pemerhatian, apa yang nampak? Bagi tahulah. Gelembung gas terhasil. Sebab tidak balas tadi magnesium dengan asid, dia dapat lihat gelembung gas. Jadi infran apa? Gas hidrogen terhasil. Kemudian pemboleh ubah dia, kepekatan asid, masa yang diambil, kemudian panjang ataupun disinfektan magnesium. Okey, kepekatan asid hidroklorik, masa yang diambil untuk tindak balas lengkap berlaku, panjang ataupun disinfektan magnesium. Okey, kemudian buat hipotesis. Dia mesti tanya hipotesis. So yang dua ni you ambil terus. Apabila kepekatan asid bertambah, where the concentration of hydrochloric acid increases, the time taken for the reaction to complete decreases. Tambah increases dengan decreases je. Senang kan? Sebab itu dimalarkan tu banyak you boleh buat. Dimalarkan panjang pita magnesium, isi padu asid yang dimasukkan, boleh juga. Okey, bandingkan. Bila banding, you mesti buat perbandingan. Bubble of colorless gas produced. Okey. Bubble gas, you sebut bubble gas sahaja pun tak apa, jangan sebut warna, tak apa. Sebut bubble gas produced ataupun colorless bubble gas. Colorless gas produce, boleh juga. Okay, apa tu? Cannot rate of reactions. RB cannot rate of reactions. Boleh, dia nak sebut responding rate of reaction, boleh, tak ada masalah rate of reaction. Tapi kalau sekiranya rate of reaction lah, dia boleh sebut rate of reactions. Okay. Okay, semua cikgu nak beritahu sini ialah adakah dua-dua betul? Fixed variable boleh tulis total volume of mixture. Fixed variable, tak boleh sebut total. You nak sebut total pun boleh. Tak ada masalah total sebab you constant kan dia punya total tu.
Boleh you nak sebut. Yang sebut tu, dia masuk berapa tadi? 50. You sebut 50 cm cubic. Berapa masuk tadi? Ya, cikgu tengok dulu. Berapa banyak dia masuk? Ni. Dia masuk 5, 15. Tak boleh. You nak consider macam mana? Kalau you kata the volume tu. Isolate 5, 15, 25 tak sama. Yang penting yang constant kan ialah dia punya jisim lah. Jisim magnesium tu. 5 cm kan. Okay. So, dah selesai kat sini. Cuma akhir sekali ni, yang ni. State operational. So, cuma cikgu nak ingatkan yang D ni, ialah apabila melibatkan perbandingan dari operations. Maksudnya ada perbandingan. Kalau perbandingan, you mesti ada perbandingan. Kadar tindak balas bagi set 2 lebih tinggi daripada kadar tindak balas set 3. Okay? Rate of reaction of set 2 is higher. Tapi kalau kata ada perkataan lebih tinggi, tak ada yang ni pun tak apa. Lebih tinggi itu menunjukkan dah ada perbandingan. Tapi cikgu rasa kalau boleh, buatlah ayat tu biar komplit. Kadar tindak balas bagi set 2 lebih tinggi daripada kadar tindak balas set 3. Cuma cikgu nak tunjuk konsep. Konsep perbandingan ini bila ada perkataan is higher than. Higher than itu bermaksud dah ada perbandingan. You tak boleh sebut. Kalau the rate of reaction of set 2 is high, itu lain. Tak ada perbandingan. Ataupun kadar tindak balas bagi set 2 adalah tinggi, tak ada perbandingan sebab tak ada perkataan lebih. Ada perkataan lebih itu menunjukkan ada perbandingan. Okey, apa operational dia? Operational ialah, ingat, you nampak ialah the bubble gas produce. The bubble gas produce. Okey, kemudian bila you kenapa jadi bubble gas? Apabila 5 cm padu pita magnesium dimasukkan ke dalam asid hidroklorik. Okey, you boleh guna ayat ni. Apabila 5 cm padu pita magnesium ditindakbalaskan lengkap dengan asid hidroklorik yang berkepekatan lebih tinggi, lebih cepat masa yang diambil untuk tindak balas lengkap berlaku. Ini kalau you buat secara umum. Tapi katalah you nak buat operational untuk set 1 saja, you boleh buat. Dia kata apabila 5 cm padu pita magnesium, apabila 5 cm padu pita magnesium ditindakbalaskan lengkap dengan asid hidroklorik 1.8 molar dalam set 1, masa yang diambil untuk tindak balas lengkap berlaku adalah 10 saat. Boleh juga kalau you nak base kepada itu. Tapi you kena sebut semualah volume tu. Dia sebut yang ni 10. Ataupun dia kata apabila 5 cm padu pita magnesium ditindakbalaskan lengkap dengan asid hidroklorik 1.4 molar dalam set 2. Set 2, masa yang diambil untuk tindak balas lengkap berlaku adalah 20 saat. Jadi, tapi kalau you nak rumus semua, itulah ayat yang atas ni. When 5 cm cubic of magnesium tape react completely with hydrochloric acid with higher concentration, the faster the time taken for the reaction to complete. Kadar tindak balas, maksudnya kalau tulis perkataan kadar tindak balas adalah, macam mana itu saya tak faham. Di depan definisi lepas, bolehkah? Ayat tu nampak tergantung sikit. Tergantung sedikit. Okey. Okey. Ya, betul. Kadar tindak balas ialah apabila magnesium ditambah ke dalam asid hidroklorik. Gitu kot. Oh, maksudnya mungkin masuk macam ni lah ni. Apa ni? Z Balinggi. Maksudnya kadar tindak balas adalah lebih tinggi dalam set 1 apabila macam tu. Boleh repeat balik tak? Okey dah. Okey. Kalau tak ada,
Okay, kita dah habis tentang kertas 3, kita nak tengok kertas 2 sedikit. Okay, kalau nak, maksudnya maybe maksud dia sampai pangkal ayat. Boleh. Maksudnya kita kena tengok dia macam ni. Operational ni as far ada dua benda. Kita tengok operational ni, selagi ada dua benda itu, dia akan capai maksud operational. Jadi kalau di masa operasi, what you observe dulu and what you be done. Dia macam ni. Saya tak kata ni Sanita dia dalam periksa ni banyak benda yang dia bagi kelonggaran dari segi jawapan. Cuma yang saya suka sebut dalam setiap kali bengkel saya ialah cuba tulis ayat mengikut konsep yang betul. Konsep yang betul. Bila you buat konsep yang betul, no one can argue your answer. Your answer is totally correct. Itu. So kalau boleh, untuk kita dapat observation, we have to done first. Baru kita dapat observation. Kita takkan dapat observation, kemudian baru kita buat. Kita buat dulu baru dapat observation. Sebab itu saya lebih suka kita guna perkataan done dulu. What should be done to get the observations. Okay, boleh kalau boleh amal yang itu. Dia dalam konsep operational ni ialah what should be done to get the observations. Di dalam peperiksaan banyak kelonggaran dia bagi. Cikgu tak nak bincang dari segi kelonggaran lah. Sebab kelonggaran ini mungkin dilonggarkan, tahun ini, tahun depan tak dilonggarkan. So selagi kita letak dalam, kita buat dalam bentuk konsep, kita jawab dalam konsep yang betul, tak ada orang boleh petikai konsep kita. Ini salah, tak ada. Okay. Kalau hanya apabila magnesium larut sepenuhnya dalam asid klorik, masa yang dia ambil, boleh ke? Boleh juga. Tapi yang kena sebut masa yang dia ambil tu, kalau masa yang dia ambil tu untuk set mana? Kalau dilution itu boleh ada kaitan dengan heating ke? Dia gini. Dia sekarang ni faktor sini, faktor cikgu bincang ni faktor kepekatan. Kalau tak ada faktor kepekatan, dia mungkin faktor suhu. Kalau faktor suhu tak adalah pencairan. Dia tak akan jadi dua konsep yang sama dalam satu kadar tindak balas. Jadi yang cikgu bincang sekarang ni ialah faktor kepekatan. Jadi kalau dia panas, tak adalah. Ini faktor suhu saja. Mungkin tak adalah dia minta you buat dilution, dia terus ambil asid berkenaan saja. Okey, boleh. Dia tak akan jadi. You jangan takut dalam eksperimen ni, dalam rate of action, dia tak akan minta you buat dua benda, dua faktor sekaligus. Jarang berlaku lah. Jarang berlaku. Okay, so I think that's all for the paper 3. Kita nak tengok paper 2 sekejap. Paper 2 pun tinggal lagi 30 minit. Okay, baik. So kita tengok paper 2. Cikgu petik dulu yang mana kita nak tengok lah. Okay. Cuma dalam bahan yang cikgu bagi itu ada banyak bahan. Di samping tu ada nota-nota sedikit yang nota-nota untuk kita baca lah, untuk awak baca. Okey, yang ni kita tengok yang pertama ni. Aduh, sekejap Okey. Ini kita tengok dari segi sebatian dia punya sebatian yang terbentuk. Okey, kita tengok contoh dia. Okay, diagram below show the symbol of the atom of element X and Y. The letter used are not the actual symbols of the element. Rajah di bawah menunjukkan simbol atom bagi unsur X dan Y. Huruf yang digunakan bukan merupakan unsur sebenar bagi unsur.
Kalau soalan keluar dalam bentuk it's not the actual symbols, what you have to do is try to find the actual symbol from the predictables. Okay, cari dulu. Kalau graf ini pula boleh tak? Oh, masa. Boleh, tak ada masalah. Boleh, Wong. Boleh. Tapi yang atas tu dia mesti konsisten lah. Mesti konsisten. Cuma you jangan takut lah. Dia biasanya graf ni, dia tak akan minta you buat satu graf yang perlu you sambung dua kertas graf. Biasanya muat dalam satu graf tu. Tapi kalau sekiranya you nak mula dengan 30 boleh. Tapi yang atas tu mesti konsisten. Mesti konsisten. Tapi dia tak akan jadi. Dia tak akan lah. Dia soalan dia tak akan keluar menyebabkan you tak boleh nak guna satu kertas graf. You terpaksa sambung dua kertas graf. Jarang berlaku soalan macam tu. Sebab itu biasanya dalam peperiksaan, graf itu dilukis dahulu baru dibina soalan. Dilukis graf dulu, daripada situ dia ambil data. Dia macam tu. Dia tak akan just simply bagi, kamu dia fikir kemudian, kertas graf ni terpaksa kena guna dua baru boleh. Okey, saiz yang besar tak ada. Okey, insyaAllah nanti cikgu bagi bahan ini, so boleh tengok balik lah. Okey, baik. Boleh, tak ada masalah. You nak start dengan apa nilai sekalipun boleh. Permulaan itu boleh start dengan apa-apa nilai. Janji yang atas itu adalah konsisten. Kalau you mula dengan 0.002, selepas itu nilai apa, dia mesti konsisten. Sebab tu dia mula dengan 0.02. Maksudnya kalau graf tu you lukis macam ni. Ya. Kalau mula dengan 0.02, sini, atas ni mesti buat 0.04, 0.06. Konsisten atas. Ini mula dengan 0.02. Tak semesti mula dengan 0. Boleh, ada masalah. Ini boleh jawab. Boleh buat apa-apa. Okey? Dah. Baik. Ada lagi nak tanya tentang amali? Kita tak mula kertas dua lagi. Baru mula dengan amali ni. Okey? Tak ada Okey, kita tengok amali lah. Kita tengok kertas dua lah pula. Ingat kalau sekiranya dia bagi dalam bentuk unknown, elemen dalam bentuk unknown, tugas kita ialah cari dulu the actual symbol dalam jadual berkala. Sebab jadual berkala dibekalkan. So, ni cikgu dah tunjuk kat sini. X tu adalah dia punya simbol sebenarnya adalah karbon, Y adalah oksigen. So, yang ni boleh dapat daripada jadual berkala. Okey, baik. Sebab apa? Sebab biasanya dia akan tanya, apakah sebatian yang akan terbentuk? What's the compound form between these two elements? Jadi, at least kita dapat idea awal. What's the compound form? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Boleh, nanti saya share this presentation. Okay, welcome. Okay. So, kamu dah baru jawab soalan lah. Okay, state the proton number. So, 6. Tak ada masalah. Proton number, at least kita dah. Cuma kita kena tahulah 6 tu apa, 12 tu apa. Relative atomic mass. Okay. So, identify the position. Kalau dia kata kena pasti kedudukan. Kedudukan ini dia tak sebut yang mana dulu kita perlu jawab. Sama ada dia tu perlu kita jawab kumpulan dulu ke, kemudian period, group and period ke, group dulu kemudian period, ataupun period dulu baru group. Sebab kena pasti kedudukan. Kedudukan. Jadi kita boleh jawab mana-mana. Group 14, period 2. Tapi jangan jawab 14,2. Sebab orang tak tahu. Kecuali atas dia sebut identify the group and period. Jadi kita boleh jawab 14 and 2 saja. 14 and 2. Sebab atas dia sebut apa tu group and period. Tapi kalau sebut the position,
mesti ada perkataan group dengan period. Kalau tak, kita tak akan dapat markah lah. Okay. And then, explain why element X and element Y is placed in the same period. In the same period. In the periodic table of element, jelaskan mengapa unsur X dan unsur Y diletakkan pada kala yang sama dalam jadual berkala. So ada dua markah tu. Sebab tu kalau you tengok dalam soalan SPM, kalau ada perkataan explain, biasanya dua markah. Jadi kalau kertas dua markah bermaksud ada dua fakta. Yang pertama ialah bilangan petala yang sama, same number of shell occupied or filled with electrons. Bilangan petala yang sama berisi dengan electrons. Jadi mesti ada dua fakta lah. Compare the size of atom X and atom Y tu. So sebab atom X tu proton number dia 6, Y tu 8. So maksudnya when across the period, when the proton number increases, the atomic size becomes smaller. So size of atom X is bigger than atom Y. Okay, X is bigger, ataupun boleh jawab dalam bentuk macam ni. X is bigger than Y. Okay. Okay, next. Write the electron arrangement of atom X and atom Y. Electron arrangement. Sometimes dalam soalan dia kata write the electron configurations. Electron configuration, electron arrangement, benda yang sama. Atoms. Kalau dua benda kena tengok. Atoms. Atom tu, kadang dia tak sebut atom, dia sebut ions. Ions. Kalau ions, kena ions lah. Okey, kalau dia sebut proton, perkataan proton, elektron dan neutron, dia tak perlu. Dia tengok soalan. Kalau soalan tu di atas dia masih macam yang ni kan. Dia sebut elements. Elements. Dia sebut elemen, you kena interpret elemen itu dalam bentuk apa. Okay, sama ada dia atom, ion or molecules. Okay, tapi kalau dia tak sebut, dia tak perlu tukar lah. Sekarang dia dah sebut dah atoms tu. Jadi dia terus dia jawab soalan. 24, 2,4, 26, 2,6. So kita tak boleh buat dalam bentuk nisbah, ratio. Ratio 2:4 ataupun 2:6. Ini ratio, ini totally salah lah. Yang ni boleh sama ada koma ataupun titik. Cuma dia koma titik ni sebab kita ikut Cambridge. Kalau Cambridge, dia pakai titik. Kalau American, dia pakai koma. Jadi dua-duanya dibolehkan untuk kita buat electron configurations, electron arrangements. Okay. Kemudian state the type of compound form. Nampak tak? Biasa dia akan tanya. Covalence or ionic. Untuk covalent, jangan lukis menggunakan Lewis structure. Lukis menggunakan dot cross method. Dot cross method. Jadi jangan guna Lewis structure. Kalau kita guna Lewis structure, kita dapat cuma satu markah saja. Kalau dia dua markah, dia dapat satu markah saja. Sebab itu kita pakai dot cross. Ini cara nak lukis lah. Ingat, cuma saya guna ingatkan, yang tengah-tengah itu mesti nampak nukleusnya. Mesti nampak nukleusnya. Boleh. You nak tulis atom X, you nak tulis atom sebenar pun boleh. You nak tulis unsur sebenar pun boleh. Atom karbon, atom oksigen, boleh. Asalkan X itu memang simbol sebenarnya adalah karbon. You nak kekal dalam bentuk X pun, you boleh kekalkan dalam bentuk X. Cuma untuk draw the electron arrangement ini, satu bentuk saja yang dibenarkan, iaitu dot cross method. Jangan guna Lewis. Sebab kalau guna Lewis, you dapat cuma satu markah. Sebab Lewis, you lukis ialah the outermost shell saja, elektron. The outermost electron tu. Yang tu saja, you tunjuk kat luar saja. Kalau X tu, kita tunjuk yang dekat luar tu. X dengan Y dekat sini. Kita tak tunjuk yang kat sebelah dalam, tak ada. Sebelah dalam tu tak ada. Jadi ingat, kalau dalam peperiksaan sebahagian ini melukis draw the electron arrangement ni kena buat dalam bentuk dot cross method. Cuma tahun ni cikgu target ialah NH3.
amonia. Cubalah belajar melukis bagaimana nak melukis NH3. Okey. Cuma cikgu nak bagi sedikit konsep dekat sini, itu jadual berkala, the predictables. Okey. Kalau jadual berkala ni kita pecahkan pada dua grup. Kita pecahkan kepada dua kumpulan. Start daripada 1 hingga 13. Kemudian 14 hingga 18. Satu kumpulan dan dua. Ini satu lagi kumpulan. Dia sebenarnya dalam jadual berkala ini ada dua kumpulan yang boleh kita asingkan untuk kita tentukan sebatian apa yang akan terbentuk. Okey, kumpulan satu tu kena ingat, ini pakai sistem tangan kiri, tangan kanan. Tangan kiri, tangan kanan. Tangan kiri mewakili kumpulan 1, kumpulan 2, transition dan kumpulan 13. The 13. Group 1, group 2, transition element, and then the group 13. And then 14, 15, 16, 17, 18. Itu tangan kanan. Okay, tangan kiri transport of the electrons, tangan kanan receive the electrons. Okay, tangan kiri transfer, tangan kanan receive. Okay, kecuali yang tak receive ni adalah group 18 sebab it's a very stable. Very stable. Okay, so katalah let's say ambil magnesium. Magnesium ni itu unsurnya berada pada tangan kanan. So apa sifat tangan kanan? Transfer. So magnesium akan transfer the electrons. The magnesium atom we transfer the electrons. We donate the electrons. And then chlorine receive the electron. So sini yang melibatkan receive and donates. Receive and donates. So bila receive and donates, sebab yang terbentuk ialah ionic compounds. Tapi kalau sekiranya carbon dengan chlorine, semuanya berada pada tangan kanan. Jadi kedua-duanya ingin menerima, that means they have to share. Kalau share, you kena sebut dia sebatian covalence. Okey, jadi konsep ini boleh kita guna untuk kita tentukan sebatian apa yang akan terbentuk apabila dua unsur ataupun dua atom diberikan. So you kena check lah sebab jadual berkala ni diberikan dalam peperiksaan. Sebab itu kalau boleh we have to make use of that. Okay, split dia kepada dua grup, daripada situ you boleh tahu sebatian yang terbentuk itu sebatian apa. Okay. Kemudian okay, itu predict. Okay, kita ambil semula ni. Yang ni satu lagi grup dia. Ini tangan kanan, naik gunung. Naik gunung ni bermaksud ialah kalau sekiranya kita nak banding dalam kumpulan yang sama, katalah kumpulan 1 naik gunung. Maksudnya naik gunung ni dia macam bentuk gunung. Maksudnya kita ambil yang ni naik gunung, yang mana saiz atomnya lebih besar, bila menuruni kumpulan, saiz atomnya makin besar. Jadi princium saiz atomnya lebih besar berbanding lithium. Kalau sekiranya merentasi kala, kita pakai perkataan kibar bendera. Maksudnya bila merentasi kala, saiz atomnya semakin kecil. Semakin kecil. Jadi naik gunung kibar bendera. Ingat, naik gunung kibar bendera. Jadi kalau orang tanya, kenapa bila menuruni, dari segi reactivity. Nampak tak saiz dia tu kan? Apa perbandingan antara grup 1 dengan grup 17, group 1 and group 17. Okay, group 1 apabila menuruni kumpulan, when across the periods, when going down, the atomic size increases. So the distance between nucleus and electrovalence itu ialah semakin jauh. So maksudnya the attraction force between nucleus and electrovalence itu become weaker. So the easier of the atom to donate. Dia lagi reaktif. Tapi kalau kumpulan 17, semakin ke bawah upaya dia untuk menarik elektron itu lagi perlahan, lagi lemah. So kereaktifannya menurun. Jadi dia kontra antara group 1 dengan group 17. Okey itu jadi kita boleh guna naik gunung kibar bendera. Jadi kalau dia minta bincang dari segi kereaktifan, kita bincang dari aspek transfer, the ability to transfer the electron,
and then the ability to receive the electrons between group 1 and group 17. Ini selalu ditanya for group 1 and group 17 based on the reactivity. Okey, ada soalan nak tanya tentang konsep ini. Jadi pada cikgu kalau sekiranya boleh jawab, boleh ingat yang cikgu tanya tu, yang cikgu bagi tadi, you boleh jawab banyak soalan yang melibatkan jadual berkala. Melibatkan jadual berkala. Okey, kita ambil tengok contoh. Contoh macam ni. So yang mana size atom lebih besar? Jadi kalau kita tengok antara Tx dengan Y itu kita pakai kibar bendera. Bila kita pakai kibar bendera, ni T dengan Y, maksudnya T lebih besar, Y itu lebih kecil. Q dengan X, Q dengan R, Q lebih besar, R lebih kecil. Tapi kalau banding Q dengan X, kita kena pakai naik gunung. Jadi bermaksud X lebih besar berbanding Q. Jadi kalau kita susun balik secara menaik dan menurun, kalau secara menaik bermula daripada yang kecil, kita akan susun R, Q, Y, X, T. Kalau secara menaik, secara menurun, bermaksud secara menaik, secara menaik ialah yang ni lebih besar, ni. Jadi R, Q, Y, X, T. Kalau T, X, Y, Q, R. Jadi yang ni lebih besar, yang ni antara Q dengan R itu, Q lebih kecil, R. T ni lebih besar. T ni paling besar lah. T paling besar. Okay. So kita boleh pakai naik gunung kibar bendera. Okay, so selesai dekat situ. Ini tak payah. Okay, ini satu lagi. Balik, you rujuk balik buku teks, tengok balik hydrogen bonds. Yang ni ini konsep ni. Ada dalam textbook tu. Ni yang cikgu target juga mungkin boleh ditanyalah dalam peperiksaan. Cuma yang cikgu nak sebut di sini ialah apa maksud hydrogen bonds tu. Hydrogen bonds. Ingat hyphens. Hyphens. Bermaksud kalau hidrogen boleh terikat dengan fluorine, boleh terikat dengan oksigen, boleh terikat dengan nitrogen, maka dia akan membentuk ikatan hidrogen. Ingat, hydrogen bond dia ikatan hydrogen bond adalah bukan bonding. Dia panggil the attraction force between hydrogen with fluorine, hydrogen with oxygen, hydrogen with nitrogen. Okay? Dia bukan ikatan. Sebab tu kalau kita nak lukis, kita buat dalam bentuk dotted line ni. Dotted line. Ni dia panggil the attraction force. Kalau sekiranya ada the attraction force between that two atoms, hyphen tu, H, F, O, N tu, ini hidrogen dengan oksigen. Bermaksud di sini wujudnya ikatan hidrogen. Okey, wujudnya ikatan hidrogen. Sebab dipanggil the attraction force between hydrogen with fluorine, with oxygen or with nitrogen. Jadi kalau dalam kes ini, dia sebab itulah selulus tu dia ada ikatan ikatan hidrogen antara oksigen dengan hidrogen. Pada air pun ada ikatan hidrogen. Jadi bila dua tu bergabung balik boleh membentuk satu lagi ikatan hidrogen. Sebab itulah kertas itu melekat pada jari. Melekat pada jari. Okey. Okey, ini tak payah. Ini satu lagi solubility. Mengapa etanol dengan glukos boleh larut dalam air? Sebab hydrogen bond highly affect the solubility. Kalau boleh terbentuk ikatan hidrogen maksudnya boleh larut dalam air lah. Okey, dative ni tak boleh tengok dative. Metallic pun metallic cikgu dah letak dalam satu slide ini. Cuma kalau soalan tanya what is the metallic bond, inilah jawapan dia. Apa dia metallic bond? The electrostatic force among all the positive ion and electrons. Kita panggil daya elektrostatik di antara ion positif dan elektron dalam satu-satu logam. Itu dipanggil ikatan logam. Okey, jadi ini dia punya. Sebab itu kalau kita sekiranya kita letak dua logam dalam satu elektrolit, dua logam yang berbeza dalam
dalam elektrolit yang berbeza dalam dua bika itu, kita boleh masukkan satu nilai inot. Dia panggil nilai inot. Okey, date. Baik. Ikatan logam ialah the metallic bond ialah dia ada involve transfer and receive the electrons between that two atoms. Tapi untuk dative dia bukan melibatkan date. It's only date only. Date. Kalau kita tengok dekat sini, hidrogen ni dia dah tak ada electrons sebab dia dah membentuk ions. Cuma hidrogen ni nak date dengan lone pair ni. Itu elektron yang kesunyian itu. Elektron yang kesunyian. Jadi dia just date saja. Dia bukan membentuk bonding. Dia just nak date saja. Sebab tu bila dia dating, daripada ni amonium ni dia akan membentuk ion jadi ion amonium. Sebab tu kalau you lukis dalam bentuk structure, dia kita kena buat arrow begitu. Sebab dia bukan bonding. Itu dia panggil dative. Dia panggil dative. Kalau yang tengok ke atas tu, dative bond are also known as a coordinate bonds. It is a type of covalent bond in which two atoms share electron that come from only one atom. That's a dative. Ikatan dative juga dikenali sebagai ikatan koordinat. Ia adalah sejenis ikatan kovalent di mana dua atom berkongsi elektron yang berasal daripada satu atom sahaja. Berkongsi elektron daripada satu atom. Yang ni tak ada elektron. Dia pada satu atom sahaja. Jadi kalau melibatkan satu atom sahaja, maka kita kata dia situ wujudnya dative. Dia just date. Dia bukan nak bentuk ikatan dia cuma nak dating saja. Kata bukan nak jadi kekasih lah. Nak date saja, nak kawan-kawan saja. Sebab apa? Sebab elektronik dalam kesunyian sekarang. Okey? Boleh? Okey Mika Okey, so habis yang ini pun okey, ini sikitlah sejarah. Sejarah ni jarang keluar dalam kertas 2 dalam paper 2, biasa dia keluar dalam paper 1. Cuma cikgu nak ringkaskan sedikit di sini macam mana nak ingat. So kita ingat dalam atom ada elektron dan proton, elektron bergerak mengelilingi nukleus, dalam nukleus ada elektron. Dekat sini cikgu dah ringkaskan dia punya sejarah. Dan saintis tu cikgu ringkaskan John J.J. Erning Neal. Kalau kita tengok earning ni pendapatan, Neal ni kosong. Kalau kita tengok bola tu dia sebut kosong Neal. Jadi kita kata pendapatan John J.J. tu kosong. Kenapa? Sebab dia jajah cendol. Itu cara nak ingat lah, Jadi kita ingat John jumpa atom, JJ jumpa elektron, Ernest Rutherford jumpa proton, Neil Bohr mengatakan bahawa elektron bergerak mengelilingi nukleus, James Chadwick menyatakan dalam nukleus ada neutrons. Dalam nukleus ada neutrons. Okay, okay, baik. We go to the next one. Untuk acid base, you kena tengok calculations based on chemical equation. Biasa chemical equation itu you base kepada neutralization reactions. Jadi untuk acid base ini, you focus more on the titrations. Sebab dalam titration tu dia konsep dia banyak. Kemudian satu lagi ialah definasi tentang strong acid dengan weak acid, strong alkali, weak alkali, definitions. Itu saja yang ditanya tentang acid base. Yang inilah biasanya. Okay, tapi indikator tu cikgu saja letak saja indikator. Indikator sebenarnya ada banyak indikator, tapi yang biasa kita guna ialah phenolphthalein. Sebab phenolphthalein ni kita nak tengok cuma perubahan satu warna. Kalau kita guna universal indicator agak sukar sedikit sebab dia melibatkan banyak warna lah. Okay, so far ada nak tanya tak tentang dua topik ni dulu? Kita tak boleh go through semua topik. So insyaAllah I try my best. Kita cuba tengok baliklah paper 2 bila hampir dengan peperiksaan nanti cikgu tengah siapkan satu set soalan lah untuk kita bincang tentang kertas 2. So hari ni kita fokus lebih kepada kertas 3 sebab awak nak periksa kertas 3. So I try my best to help you all. So nanti you boleh join lagi sekali lah untuk paper 2.
Okay, so far ada soalan nak tanya? Anything you nak tanya? Saya buka lah, ada lagi 5 minit. Kalau nak tanya boleh tanya, especially for paper 2, which topic you want to know, you want to understand, you want to me to explain. Tak ada okay. So kalau tak ada, ya kita berhenti sinilah dulu yang 5 minit, alalkanlah 5 minit tu. Tu form 4, baik. Untuk form 4, dua topik akhir, topik akhir form 4, topik akhir form 5 biasa dia gabung jadikan satu soalan. Alloy itu pun sama. Tak apa, nanti cikgu cuba tengah siapkan set soalan tu. Set soalan tu dah siap bagi semua topik insya-Allah. Ya. Okey, explain. Okey, untuk anion ke ion test ni ambil masa sikit Mika. Tapi nanti cikgu cuba relatekan dengan soalan senang. Nanti kita cuba buat bengkel kertas luar pula lah. Okey, boleh. Cikgu share. Okey. Okey, so ada soalan lain nak tanya? Saya ingat itu saja daripada cikgu. Terima kasih banyak. Minta maaf kalau ada kesilapan daripada cikgu. Doakan mudah-mudahan kita semua sihat dan dapat menjawab soalan dengan baik. Okay, good luck for your paper 3. Okay, thank you very much. Okay, terima kasih. Sama-sama. Ya.